Kalau imkan turun ke Arafah dalam masa wukuf, jalan. Jadi tak jadi lain hal. Cerita imkan tu, nak cerita imkan. Kalau ada saat yang macam tu, wajib pergi. Dengan tak ada halangan-halangan tu. Pasal kita cerita imkan tu saja. Kalau kayu basikal, janganlah. Setahun belum tentu sampai. Okey, siap. Wa fi bani. Sabitun kata dia, qauluhu imkanul masiri sabitun fi ba'd nusakh. Ada dalam sebahagian salinan matan, ada sebahagian matan tak ada. Wal muradu bi hadzal imkan, dikendaki dengan kebolehan ini an yabqa minaz zaman, bahawa masih kekal daripada masa. Asalnya an yabqa zamanu, tapi disebut bayar dengan min, bahawa kekal zaman masih ada masa ba'da wujudi zadi wa rahilati, selepas adanya bekalan dan kenderaan, mayumkinu fihi sayru al-ma'hudu, barang yang termungkin, yang fihi pada ma itu, apa yang mungkin as-sayru berjalan pun al-ma'hudu yang maklum, ilal hajj kepada haji. Maksudnya sayr maklum ni walibnya orang bawa kelajuan atau ke mana. Yang itulah kan. Kalau zaman kita kelajuan ini, kalau istilahnya berambat, berebut, tak ada macam pergi. Tak adalah kewajipan tu. Kalau kata terani, munasabah jalan. Yang taklah berkejar-kejar pula tu, memang boleh sampai. Kalau sampai satu tahap esok, memang semua kena laju. Memang tak ada masalah macam tu, memang boleh sampai. Boleh sampai lah. Dia tengok mayaliku bihi bihasabi zaman wal makan. Yang ni yang kalau dalam fiqh, ulama kita sebut, fiqh ni berubah mengikut masa. Yang ni yang berubah. Yang ni ubah. Hukum tak ubah. Hukum ada custom, kau tengok otorik. Tu tak ubah. Tak aman perjalanan. Tu tak ubah. Tapi perjalanan ni laju cepat. Masa mungkin bila mahut, tak mahut. Boleh sampai, tak boleh sampai. Tu berubah. Tu yang berubah. Hukum, sembahyang tetap sembahyang. Haji tetap haji. Penyamun tetap penyamun. Fa'in amkana illa annahu yahtaju liqati'i marhalataini fi ba'dil ayyam. Kata dia, jika memungkinkan dia untuk lakukan perjalanan, illa melainkan annahu yahtaju berhajat liqati'i marhalataini, untuk memotong, untuk menjalani dua marhalah, fi ba'dil ayyam, pada sebahagian ayam saja, lam talzamhu haju lidarari, tak lazim akan dia oleh haji kerana mudarat. Ini zaman dulu zaman dia karang kitab ni. Jadi marhalatain fi ba'dil ayyam, zaman dulu yang tu dianggap masyaqqah, susah. Maksudnya tak mungkin nak selesai. Ba'dil ayyam. Kita punya marhalatain ba'dil ayyam. Bukan marhalatain ni. Marhalat. Fi ba'dil ayyam. Berlaku lah ni. Jadi itu kata yang tu yang berubah. Tak ada masalah. Bahkan esok kita jenis ada alat macam ni. Ada macam ruang kecil itu, pucuk itu, macam kapsul tu. Masuk itu, titit. Transfer Mekah. Tak faham sudah. Sampai satu masa itu, kod adalah itu. Hayal fi kan. Macam mana? Itu. Tengah boleh naik pelutur. Sampai. Mampus lah situ sejuk. Okey. Siap. Itu lawak-lawak sambil tu lah. Benda baca tu rasa mudah je. Tak susah kan. Soalan tu macam tu. Macam mana pun kalau kadang muskil-muskil sikit. Ada soalan? Terbesar pun kalau bab-bab yang selalunya dia tamu haji tak pernah syarah, kalau masalah halangan tu lah. Aman perjalanan tu. Tamu haji tak pernah cerita tu. Dia penyamun, kata dia peperangan. Tu yelah dia syarah kot tu. Bab custom, penerangan kalau daripada jabatan kerajaannya dia takkan sebut tu. Melainkan ngaji-ngaji pondok. Tok-tok guru pondok memang sebut tu. Pasal kita mengaji kitab memang benda tu salah. Kalau mengaji moden, custom salah. Masyitah kata apa masyitah? Masyitah kata dia, kita bayar custom itu adalah satu pahala yang besar. Pasal apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita disuruh taat Allah Ta'ala, taat Rasul dan taat pada pemerintah. Mentaati pemerintah adalah pahala yang besar. Jadi membayar custom, apa cukai, baik import, export, duty apa-apa, kita kena bayar. Hatta GST itu pun mendapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey.
Lani punya penerangan TV tu. Masyarakat and the gang lah, semua yang dengan sekutu-sekutunya. Macam tu lah syarah dia. Kita baca tak ada. Marah, okey. Umur lebih 40. 40 atas lah ni kan. Okey. Ya. Oh, dia bukan tak sah tu ayat tu. Pertama tanpa penyataan tu dulu. Jamaah haji membenarkan ibu-ibu tunggal. Ibu tunggal ke? Tak tunggal. Ibu tunggal lah kan. Kalau tak tunggal, bapak tunggal. Bapak tunggal yang boleh masalah pergi. Lagi ibu tunggal dan bapak tunggal tu temu kat sana kan. Oh tu pening lah. Sikit-sikit syarah kat tu. Ibu tunggal umur 40. Umur 40 ni kalau badan macam gajah, macam badak sekalipun, mana boleh pergi? Pasal dia hukumnya imra'ah. Imra'ah ni Rasulullah sebut dalam hadis terang-terang. Belajar fiqah benda tu besar. Syarat besar. Jangan kata pergi. Dekat-dekat nak pergi keluar Korea pun mesti ada mahram. Pergi haji apatah lagi, punya jarak jauh tu. Walaupun nak buat haji, memang syarat besar. Cuma kalau ikut dia termasuk dalam syarat masalah. Kalau atas syarah-syarah yang kalau ulama kita panjang kan, kalau tengok bab mahram ni, cuma kata kitab kita dia tak sebut. Dia termasuk dalam kalau kitab ni dia tak sebut syarat tu lah. Dia tak sebut dengan istilah tu. Dia sebut al-istita'ah. Ada kemampuan buat kan. Jadi antara istita'ah itu adalah orang perempuan ada mahram bersama dia, baru ada hukum istita'ah. Kalau tak ada mahram, namanya tak ada istita'ah. Jadi kelulusan, jangan kata ibu tunggal 40 kan. Ibu tunggal 140 pun tak boleh. Pasal tak ada kaedah. Semakin berumur dan ketunggalan itu menyebabkan ada keharusan boleh musafir seorang diri. No. Dia orang bagi alasan ini pula. Dalam bah ramai, kata bah ramai, kat sana ramai, mana nak seorang diri. Yang tak kira ramai tu, kalau gitu musafir lah. Orang dah tak ada masalah apa, bukan kira tunggal tak tunggal. Semua ramai. Tak betul. Dia yang kalau boleh pergi pun mesti mahram satu. Kalau tak ada mahram bersama dia, mesti bersama dengan dia ada 3 orang perempuan lagi. Siqat campur dia 4. Dan 4 tu apa maksudnya? 4 ni mana-mana 4 je. Baru ada apa-apa masalah keselamatan itu, ada orang yang take care about them. Dan 4 tau, mesti 4. Melazim mula sama 4 je, baru boleh pergi. Pergi pun untuk haji lah. Dan termasuk hukum haji lah apa-apa yang wajib. Jadi kalau mana yang bukan bab wajib, itu pun kita ada sebut bab musafir itu kan, bab qasar jamak bab tu. Kalau mana yang bukan musafir wajib, tak lagi. Tak kena ada mahram. Jadi kalau langgar juga atas kata soalan sah ni, dia sah. Tapi musafir buat benda haram. Sikit pantun kalau saya ngaji, tutup guru antara duk ngaji tu ada disebut gini pantun. Buat gulai burung bubut, makan bersama. Buat gulai burung bubut, makan bersama dalam talam. Kalau nak tahu haji mardud, buat ihram dalam keadaan haram. Ini haram. Haram mahram tak ada, haram duit haram. Tu haji mardud. Dah makan burung bubut. Itu pembayang masuk je kan. Tapi pembayang masuk pun nampak uduh lah. Makan burung bubut. Tu makan dalam talam lah. Nampak macam sunnah tu. Buat haji nampak macam bagus kan. Tapi makan burung bubut. Tu. Buat haji nampak bagus. Tapi buat dalam haram. Duit haram. Tambah pula loan dengan bank. Betul? Ada interest. Tu makan burung bubut lah tu. Dalam talam. Cantik tu dia misal tu. Makan dalam talam nampak sunnah, benda buat syar'i. Lepas tu tapi makan burung bubut. Ni buat haji tapi tak ada mahram. Makan buat haji duit duit yang kena bayar dia loan tu lah. Interest tu. Duit macam tu pula lagi buat haji. Itulah kot. Jadi nisbah
dia buat juga dalam keadaan haram, nisbah haji dia kalau rukun syarat sah haji, sahlah. Tapi nisbah wajib asal bicara bab tu dia buat wajib. Jadi kalau dia buat benda haram dosa. Cuma makbul tak makbul, dapat mardut ke apa, mardut ke haji mabrur ke tak tahu lah. Okey, siap. Masa jawab soalan tu. Ada lain? Wa arkanul haji arba'atun. Okey, rukun haji 4. Aduha al-ihramu ma'ani. Kita 4 je rukun haji. Ihram ma'aniyah. Jadi benda besarnya adalah berihram berserta niat. Kalau ikut yang wajibnya adalah niat haji tu. Itu yang rukun. Itu yang rukun. Maksud kata ihram ma'aniyah, okey, disyarahkan pasal berihram, ihram tu wajib haji. Niat ihram tu, itu yang rukun. Macam mana pun, ihram ma'aniyah, dia nak fokus tak niat tu. Kalau agak tak faham, yang mana yang jadi rukun? Niatud dukhul fi haji. Istilah ihram ma'aniyah maksudnya niat masuk dalam haji. Yang diajar nawaitul hajjah, ataupun nawaitul hajjah wal umrata lillahi ta'ala. Siap? Mudahnya tu. Jadi kalau niat haji, niat macam tu. Niat haji pasal haji dia tak ada talabus dengan perkara-perkara lain. Jadi memang niat haji dia akan terus pergi makna haji. Tak payah aku saja aku niat fardu haji. Ada tawaf dan sa'i, ada dah wukuf, tak payah tu. Nawaitul hajjah terus ada makna maksud. Kalau umrah, siap. Sedang dia tu. Wasani al-wuqufu bi Arafah. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wal muradu, kata dia dikendaki dengan kata berada, wukuf, berdiri, menetap di Arafah. Asal mana? Waqafa, berdiri di Mekah. Di Mekah, di Arafah. Murad dia adalah hudurul muhrim bil haji lahzatan ba'da zawal syamsi yaum Arafata wa huwa yaumut tasi' min Dzulhijjah bi syarti kaunil waqif ahlan lil ibadah la mughma alaihi wa yastamiru waqtul wuqufi ila fajri yaumin nahri wa huwa al-ashiru min Dzulhijjah. Jadi syarat wukuf ialah murad dia ialah hudurul muhrim, hadirnya orang yang berniat ihram bil haji, ihram muhrim bil haji. Dia hadir lahzatan, walaupun selahzah, cuma lau tu bubuh sendiri lah. Hadir selahzah, pasal syarat nak bagi sah tu ada walaupun sekadar selahzah. Bermula min zawali syamsi, mesti ada selahzah ni berada di antara selepas daripada gelincir matahari yaum Arafah 9 Dzulhijjah wa huwa yaumut tasi' min Dzulhijjah bi syarti, dengan syarat kaunil waqif, keadaan orang yang berwukuf dia ahlan lil ibadah, dia ahli ibadat. Maksudnya dia bukan gila, bukan kanak-kanak tu. Itu masuk kata ahlan lil ibadah. Bukan mati muhbi tu. Pasal bila mati mana ahlan lil ibadah la mughma alaih. Kanak-kanak syarat tamyiz. Jadi kanak-kanak yang ghairu mumayyiz, kanak-kanak baru setahun, 2 tahun, dia bukan ahlan lil ibadah. Jadi kalau orang buat untuk dia. Bawa dia, usung dia, dia sendiri tak buat. Macam mana pun ada kaedah tu. Tapi kalau atas nama haji tak jadi haji fardu atas dia. Macam mana pun la mughma alaih, okey. Jadi mesti ahlan lil ibadah, la mughma alaih, la tajibu. Atau macam atau je, tidak mughma alaih, orang yang tak pingsan, hitam. Baik, wa yastamiru waqtul wukuf, berkekalan waktu wukuf ila fajri yaumin nahri, hingga fajar hari raya, hari sembelih. Asal mana nahri sembelih, hari sembelih. Maksudnya hari yang ada kebolehan untuk bersembelih batang kurban. Dalam terjemah. Wa huwa yaumun nahri adalah al-ashir, hari yang ke-10 min Dzulhijjah, daripada bulan Dzulhijjah. Itu baca gitu ya. Ambil yang bahasa kita. Apa dia ukur di Arafah? Ukur di Arafah ialah berada dalam kawasan Arafah
berada sebahagian daripada berada di dalam kawasan Arafah di antara waktu gelincir matahari 9 Zulhijjah sebelum fajar 10 Zulhijjah walaupun setelah Zuhr. Yang tu je nak sebut dengan tarikh tu. Jadi mesti berada di bumi Arafah, mesti ikut sepadan betul dalam sepadan mana. Lepas tu berada jarak dia antara kebolehan untuk nama wukuf di antara terbit gelincir matahari hari ke-9 Zulhijjah dan fajar, terbit fajar pada subuh hari raya. Mesti ada walaupun setelah Zuhr sah wukuf. Walaupun afdalnya himpunkan sebaik-baiknya antara siang dan malam. Pasal ada keluar khilaf daripada ulama yang mewajibkan mesti ada siang dan malam di Arafah. Kalau ikut tak syarat mesti ada siang dan malam, cukup dengan siang saja ataupun malam saja. Tapi biasanya orang akan cari kelebihan ni. Tentu orang datang biasanya sebelum maghrib, lepas maghrib baru berjalan untuk bergerak ke Muzdalifah. Macam mana pun kalau datang lambat, berkejar-kejar macam tadi, naik kapal terbang, helikopter, ada kapsul ke apa ke, nak jadi pengantar untuk hantar terus ke Arafah tu, tekan je, terus sampai Arafah. Tu pakej apa? Pakej Zamrud. Pergi dengan cara macam tu. Bayaran berapa? 3 bilion. Okay. Sampai elok sampai jejak je azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Sah. Sah je. Sah untuk nama Arafah, wukuf. Okay, siap. Jadi syarat dia mesti berada di tanah Arafah. Nak tahu Arafah tu tengok sepadan. Baik, dan syarat dia mesti ada di atas bumi. Jadi kata bahasa fiqh selalunya disebut kalau berada di ruang udara. Esok katalah kita jadi apa, menteri besar mana-mana kan. Naik helikopter tu, naik Arafah ni. Gede duduk situ kan. Gede. Ni lah. Tak ada. Dia mesti turun tali. Naik balik. Okey. Gede. Muzdalifah pula kan. Gede. Apa lagi? Tak ada masalah. Arafah tu pasal nak ambil mabit di Muzdalifah sekali. Pergi pukul 2 tu, 2 pagi, malam hari raya tu. Gede. Tak apa, siang tu untuk himpun siang sekali. Gede. Pop, duduk di Arafah. Tu naik balik. Gede. Duduk hotel tu. Yang tu gede. Ambil malam pula. Pukul 2 pagi. Gede. Untuk dapat malam. Pukul di Arafah. Tu gede. Turun dia, Muzdalifah. Naik pula. Gede. Pergi Mekah balik. Turun. Tawaf. Boleh? Nanti ada lah kita belajar. Boleh? Tawaf. Dan tu gede. Pergi Mina pula. Cerita apa ni? Kantun tak kantun, saya punya pasal. Saja bentuk dalam bentuk kan. Tapi dari segi pelaksanaan boleh macam tu. Pergi ke Mina. Buat apa? Melontar Jamratul Aqabah. Tawaf tadi buat pergi Mekah dia buat apa? Lepas Muzdalifah tu pergi tawaf fardu. Boleh? Tawaf ifadah. Lepas tu pergi Mina, lontar Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah pun turun betul-betul dekat Jamratul Aqabah tu. Gede. Apa isu-isu ke belakang dia saja cerita tu dulu. Tu turun. Tu yang lain semua bayar dam je lah kan. Jadi dah tawaf tu sekali sa'i apa lah. Dah tawaf, dah melontar Jamratul Aqabah, cukup, balik Malaysia, gede. Siap. Berapa jam tu? Tu pakej apa pula? Tu Zamrud 10 biji. Macam mana boleh cerita haji tu lah. Saja nak tunjuk kata apa syarat tu naklah disempurnakan. Anda kata ada kemudahan macam tu, pastikan dia menepati piawaian syarat apa yang mesti ada tu. Walaupun semoden itu, tapi mesti lagi betul. Tapi bila moden pun tak betul, masalah. Sikit walaupun nak baca satu-satu agak banyak kan. Saja nak lambung-lambung kes supaya nanti sekali lagi dah orang pastikan ada. Moden macam mana? Kan Mina lah ni berapa lapis lah. Malaysia lapis apa? Tak tahu. Kedua, ketiga tak ada bawahnya.
Bawah ni orang orang Arab ya, Melayu muka Jawa ni, muka Cina ni tak pasal ya. Tuan-tuan tahu tak? Dulu dia punya tempat tanda macam ni ya. Dia letak Aqabah, Jamratul, ni 3 jamrah. Kalau letak Aqabah ni kan di sebelah ya. Ula Wusta Aqabah. Aqabah ni di dinding sini. Dia akan menghadap bukit tu. Sebelah. Lah ni dia besar kapal tu, satu-satu. Besar kapal, macam besar kapal betul. Jadi dia besar buat 3 lapis atas, kau tengok muka atas macam ni. Kapal tinggi sini. Panjang sini separuh masjid lah. Ni. Tempat lontar tu. Dia buat corong macam kapal, orang boleh duduk tepi ni. Balik batu, buat corong itu. Dulu tiang kecil lah. Sepatutnya melontar mesti 3 hasta daripada penanda ni. Sekarang tiang pun besar pada lubang tu. Tiang naik tanda tu besar pada 3 hasta tempat ruang untuk melontar. Tu canggih tak menepati takrif. Tu kena tengok. Tempat sa'i lah. Sa'i dulu macam ni lah. Dia besar ni. Jadi tak naik atas Safa Marwah. Lalu apa tau? Macam-macam lah ni lah. Tu Arab Saudi ni, dia Wahabi ni, dia banyak bengong bab fiqh. Dia kan kira tempat kertas-kertas sejarah Telaga Zamzam, malam habis tak kira orang tengok. Bid'ah. Syarat dah sebut tu macam-macam tu. Sekadar nak kata teknologi kalau ada, kalau tepat dengan syarak juga. Satu kalau ikut, esok kalau melontar, semua bahagian tempat melontar sepatutnya tu, semua dah dibubuh batang simen. Dah bubuh simen dah. Sepatutnya dia penanda kadar dia 3 hasta lah. Itu yang lingkung tu. Mesti melontar masuk dalam kawasan tu. Sekarang tiang yang naik atas tu lebih besar daripada 3 hasta, bahkan 7 hasta. Kalau ada fenomena macam tu, tak wajib lah melontar. Melontar pun tak sah. Buat apa? Itu semua bayar dam. Tu isu-isu fake yang kita nak tengok tu. Apa dia. Pasal dia ada bab-bab yang cuma yang tu wajib haji. Macam mana pun asal cerita wukuf itu. Okey. Soal itu. Ada wukuf Arafah. Sikit bunyi teknologi sikit kan, naik kapal gede-gede apa tu. Ya. Atas udara tak pandai. Dia mesti di atas bumi. Arafah, bumi Arafah. Muzdalifah. Walaupun susah hari, walaupun turun helikopter tu ni, cek bijak. Naik. Itu. Menghubung macam tu ya. Hubung tali orang tak panggil berada. Dia kena turun. Dia kena ikat tali kat helikopter tu. Tali bukan helikopter turun tali. Orang faham itu kan? Bukan. Dia kena turun tali tu. Turun. Ini dia turun. Betul? Naik balik. Tu tahu. Jangan tali je turun. Helikopter turun, tali tambat. Tali turun tak jadi. Pasal yang tu dia tak turun bumi. Tak turun maksudnya ruang udara. Walaupun ikat tali. Dia anchor dengan tali tu. Tak istilah berada di bumi. Satu kena turun. Pasal huruf nama tu, dalam 4 nama pun yang tu tak dipanggil wukuf. Tak panggil waqafah, tak panggil berada. Itu di ruang udara. Helikopter pun bukan berada di bumi. Itu tali yang mesti turun. Landing memang tak ada masalah. Tak apa. Tapi helikopter tu landing atas tanah. Tak tanah pun atas bumbung bangunan ke, tapi dalam bumi Arafah. Ni bangunan semua bercangkang langit ni sini. Esok lah kata kat Arafah. Semua 10 tingkat tu. Betul? Helikopter ni gede. Duduk atas tu. Tu dia tu. Pasal yang ni hukum menetap kan. Tetap. Kalau dengan tali tak dipanggil tu. Saja furuk-furuk masalah waktu tu. Itu soalan-soalan yang terkini selalu orang duk kelahi tu lah. Kaedah kita buat puasa, buat semayang, dia tengok waktu setempat.
tengok kita, bukan tengok Arafah. Jadi walaupun dia orang puasa hari tu, dia orang raya hari tu hari Sabtu, kita raya hari Ahad, kaedah Arafah kita hari Sabtu lah. Jadi puasa Arafah kita hari Sabtu lah, bukan Arafah kita hari Jumaat. Jadi bila pasal apa? Pasal kita raya hari Ahad. Jadi hari Sabtu itu adalah Arafah lah, Arafah kita. Jadi bukan kira Arafah di Mekah. Kalau Arafah di Mekah dia puasa hari Jumaat, jadi hari Sabtu tu sembahyang raya lah. Faham semua? Kita sembahyang raya lah. Hari Sabtu tu boleh sembelih korban lah. Dah 9 tu hari Arafah. Dah, tak betul. Dari segi tak, maklumat tu tak betul. Dan fake-nya pun tak betul. Pasal kaedah kita, ibadat puasa, solat, dia lah berkaitan dengan waktu setempat. Dia waktu dengan kiraan tanda dengan matahari dengan bulan. Jadi kalau matahari masalah waktu sembahyang, bulan adalah untuk tengok bulan. Jadi tengok hilal, kita nak menentukan Zulhijjah macam mana? Tengok anak bulan. Jadi nak menentukan 9 Arafah, kira-kira mana? Kira nampak tak nampak anak bulan. Jadi bila nampak anak bulan, satu kita tak tunggu Mekah isytihar wukuf hari apa. Pasal dia tengok anak bulan dia, kita tengok anak bulan kita. Kita akan malam dulu, tak nampak anak bulan. Jadi, kalau kata tak nampak, esok tak jadi satu, lusa tu satu, tu yang hari Ahad tu. Jadi, dia orang nampak tak nampak, tu yang pasal. Tapi dia orang dah raya hari ketetapan, raya hari 10, jadi 9 tu ialah hari wukuf. Jadi, keedahnya bila puasa Arafah, ikut keedah kita lah. Ada keedah kita. Jadi kalau ada orang kata kita ikut keedah Arafah, jadi bila di isytihar wukuf, di situlah kita akan puasa. Betul. Keedah tu keedah setempat. Dia orang setempat. Kalau ada yang kata ikut Arafah dengan maksud macam tu, tak betul. Betul. Dia tak apa saya duk faham fik. Ya. 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 Ya, kalau ikut memang ada sunat takbir. Sembahyang tu takbir. Terus baca khutbah. Siapa tu kan khatib tegur. Oh, suruh doa je. Khatib bodoh tu. Dia nak cepat kot. Dia nak pergi ziarah kubur ke nak masuk kubur? Hubung ayat itu. Tak betul tu. Memang ada isu-isu tu lah ni sekarang. Dia orang kata pasal antara ayat dia dengan bunyi kelakar sikit kan. Tapi yang tu ayat dia hujah dia. Dia tak apa, pasal nanti ada penceraian antara sembahyang dengan khutbah. Tak sah khutbah. Pasal apa? Ada fasil. Antara sembahyang dengan khutbah. Jadi nanti tak sah khutbah, tak sah sembahyang raya. Sembahyang raya kalau tak ada khutbah pun sah. Bodoh. Ya Allah. Pelik-pelik lah ni. Fake dia orang tak tahulah fake macam mana. Dan kalau ikut ada takbir tu. Dan takbir dia takbir muqayyad. Jadi lepas sembahyang raya Aidil Adha, adalah takbir. Jadi ada lambat masa, selang masa macam mana? Tak ada masalah. Pasal yang wajib, yang mesti jangan ada selang Jumaat aja. Jumaat antara khutbah dengan sembahyang tu jangan selang panjang. Tapi antara sembahyang raya, bahkan sembahyang-sembahyang lain lah, sembahyang gerhana. Jadi pasal dia sembahyang dulu, lepas tu baru khutbah. Bahkan khutbah pun bukan syarat untuk mensahkan sembahyang yang 2 rakaat tu berbandingkan Jumaat. Jumaat, sembahyang Jumaat tu wajib, khutbah tu pun wajib. Dua-dua wajib. Jadi bila khutbah sunat, tak ada masalah. Jadi kalau ikut, memang disuruh takbir tu. Jadi kalau dia bagi alasan kata tak boleh pastilah apa lah, takbir apa ni, bid'ah sport lah, bodoh sikit. Buat ayat mudah bodoh lah. Tak betul lah tu. Dia lagi ni, memang soalan je lah. Tak baca lah tu. Tawaf. Ya.
kitab apa? Apa satu lagi? Mutlak. Oh. Mutlak dengan mursal tu adik-beradik sepusat diskusi. Mutlak dan mursal sama. Ha. Nama beza tapi benda sama.